بكرم آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، فأعطني محبتك ومعرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya, alhamdulillah, pada malam ini kita masih lagi diberikan kesempatan, ruang serta peluang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sekali lagi kita dapat bersama-sama di dalam ruangan masjid ini. Mudah-mudahan solat yang kita dirikan, zikir yang kita lafazkan, dan doa yang kita panjatkan akan diterima pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian, kita menyambung lagi pembacaan kitab Thimarul Jannah, yang mana terjemah kepada Risalah Al-Mu'awanah fi Sulukin Tariqil Akhirah, yang diterjemahkan dia oleh Tok Jum Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, daripada satu karya yang asal karangan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala. Tentu kita dah sampai kepada akhir bab berkenaan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bukan hanya sekadar menerangkan ikhlas itu apa dia, tetapi kita terangkan juga amalan-amalan hati tersebut. Kerana itu disebut oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala, hadis innamal a'malu binniyat, Adapun setiap amalan itu adalah berdasarkan kepada niat.
hadis itu nilaiannya 1/3 kepada agama. Tuan-tuan, kalau 1/3 pada agama, maknanya besar nilaian hadis innamal a'malu binniyat, iaitulah semua amalan berdasarkan kepada niat. Jadi kata Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala, macam mana yang diperkatakan 1/3 itu, maka kata Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala, kerana amalan manusia ada 3, dia kata. Dan 3 amalan manusia, dan 3 itu akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, amalan manusia ni yang pertama sekali, dia akan berlaku dengan lisan. Dan tuan, apa-apa yang kita tuturkan, yang kita kata daripada yang baik-baik, pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ganjaran yang baik. Bahkan orang yang memperkatakan kebaikan, kemudian orang ikut kebaikan itu, tuan, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang serupa sebagaimana orang yang beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu yang pertama sekali, manusia dia beramal adalah dengan lisan dia. Dia sebut apa-apa yang baik-baik, maka dia diberikan pahala oleh Allah. Dan yang keduanya pula, manusia dia beramal dengan hati dia. Dan ni yang kita tengah bincang ni. Siapa-siapa yang melakukan sesuatu dengan ikhlas kepada Allah, dan ikhlas ni dia bukan benda yang boleh dibuat-buat. Dan juga dia tidak akan nampak pada zahir, kerana ikhlas adalah amalan hati, dia perbuatan hati. Cuma ada orang yang dia kata, saya buat ni ikhlas, dia kata. Dan yang dia kata tu tak boleh pakai. Kenapa? Benda dalam ni bukan kita tahu, benda dalam ni bukannya kita nampak. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW memperingatkan kepada manusia bahawa segala penghisaban adalah daripada sisi Allah. Maknanya yang nak balas baik buruk ni adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, kenapa? Kerana dia sahaja yang tahu berkenaan dengan ikhlas tak ikhlas satu-satu orang bila mana dia melakukan amal pada Allah. Tuan, maka amalan manusia salah satunya adalah dengan hati. Yang ini kita tengah bincang. Ikhlas, kemudian niat-niat dia yang baik akan dibalas dengan kebaikan oleh Allah. Dan tuan, ada satu lagi. Bila mana seseorang beramal kepada Allah adalah melalui daripada perbuatan anggota tubuh badan dia. Maka kerana itu, bila manusia beramal kepada Allah, dia takkan keluar daripada 3 perkara ni. Yang pertama dengan lisan, yang keduanya adalah dengan hati, dan yang ketiganya adalah perbuatan anggota tubuh badan. Dan tuan, maka kita jagalah 3 perkara ni. Jaga lisan kita daripada bercakap benda yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jagalah hati, supaya hati tak ada hasad dengki dengan orang, supaya hati itu tidak ada riak dengan orang. Dan tuan, hati kita senantiasa menghadap pada Allah. Yang ketiganya adalah perbuatan anggota tubuh badan. Tuan, jangan digerakkan kaki itu melainkan ke tempat-tempat yang Allah suka. Tuan, jangan kita gerakkan tangan melainkan pada tempat-tempat yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan, dia jaga 3 ni, maka ketiga-tiganya akan mendapatkan pahala yang sempurna
pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kira-kira kita nak dimasukkan dalam syurga Allah, kita mempunyai harapan yang cerah, harapan yang besar untuk kita masuk dalam syurga Allah. Dan kalau kita tengok dalam hadis yang kita baca pada pertemuan yang lepas, siapa-siapa yang berniat dengan niat yang baik, lalu dia beramal dengan apa yang dia niatkan, tuan-tuan, dia mendapatkan 10 hingga ke 700 darjat dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kalau dia berniat tapi ada halangan, dia tak boleh buat apa yang dia niat, tuan-tuan, dia ditulis dengan satu kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, satu kebaikan ke, 10 ke, 700 ke, tuan-tuan, kita dah sebut sebelum ni, semuanya itu tak boleh dihitung, tak boleh dikira. Walaupun Allah Ta'ala sebut angka-angka tertentu, tuan-tuan, dia sebut angka 10, dia sebut dengan angka 700, dia sebut dengan angka 25, sekalipun satu, tuan-tuan, nikmat tu tak boleh dikira oleh manusia. Kerana tu Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sekiranya kamu nak hitung, kamu nak bilang satu-satu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kamu, la tuhsuha, sampai kesudah pun kamu tidak mampu untuk menghitungnya. Tuan, macam mana kita nak hitung? Kalau satu pahala sahaja pun sudah menyamai dengan dunia dan juga segala isinya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa ardhah menyatakan, daripada satu darjat nak pergi kepada darjat yang satu lagi mengambil masa perjalanan selama lebih kurang 700 tahun. Tuan, satu darjat nak pergi kepada darjat yang berikutnya, tuan, maka besar pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sambung malam ni yang terakhir daripada bab ni, bab berkenaan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala beserta dengan niat-niat manusia. Dia kata, Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nasu arba'atun, manusia itu dia terbahagi kepada 4 bahagi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata manusia ni dia ada macam-macam dia punya pembahagian dia. Maka kerana tu kata ulama, likulli maqal maqam wa likulli maqam maqal. Disebutkan oleh ulama, setiap perkataan ada kedudukan dia, dan setiap kedudukan ada cara bercakapnya. Tuan, nak tunjuk kat kita, manusia rambut sama hitam, kemudian sama-sama ada tangan, ada kaki semua. Atau semua ni dinamakan sebagai manusia. Tuan, tapi manusia tu dari segi kedudukan dia berbeza pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la fadla Arabiyyun wala ajamiyyun, kata Rasulullah. Tidak ada kelebihan pun bagi orang Arab ataupun yang bukan Arab illa bitaqwallah, melainkan yang membezakan manusia itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau ni realiti. Kita sama-sama manusia, tapi ada manusia yang qiyamul lail pada tiap-tiap malam. Tuan, kita sama-sama manusia. Ada orang yang hati dia tergantung di masjid, sedangkan yang lain tidak. Tuan, kita doa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita ni daripada bahagian manusia yang terbaik pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kata Nabi SAW, An-nasu arba'atun. Manusia itu dia terbahagi kepada 4 bahagian. Yang pertama kata Nabi SAW, Rajulun atahu Allahu ilman wa malan. Ada orang kata Nabi yang Allah Ta'ala berikan kepada dia ilmu dan juga harta. Tuan, Masya Allah, nikmat orang yang macam ni. Dia diberikan ilmu, dahlah diberikan ilmu, kemudian dia diberikan pula dengan harta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tuan, harta ni dia menjadi satu kebaikan. Harta akan menjadi nikmat bila mana dia dipegang oleh orang-orang yang ada ilmu dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sebab itu kita kena kempen lah. Kalau beli barang, belilah barang daripada orang kita. Dan tuan, support perniagaan orang kita, walaupun ada sikit-sikit kelemahan pada mereka tu, tapi sekurang-kurangnya mereka tak lupa bila dapat duit, mereka cium, mereka kata Alhamdulillah. Dan tuan, sekurang-kurangnya hak yang lekeh ni, mereka bayar zakat fitrah pada tiap-tiap tahun. Dan tuan, sekurang-kurangnya mereka yang lekeh ni nak makan nasi, mereka akan sebut nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tuan, kenapa harta ni, kalaulah dia didapatkan oleh orang yang berilmu, bertakwa pula lagi kepada Allah, dia merupakan satu nikmat yang besar. Kepada itu kata Nabi SAW, ni'mal mal fi yadis salihin, kata Rasulullah. Sebaik-baik harta adalah bila mana dia berada pada tangan orang-orang saleh, orang taat kepada Allah. Dan kenapa? Kalau orang yang saleh, orang yang taat ni dia ada harta, dia akan membantu orang itu, dia punya kehendak dia. Kalau dia ada harta, dia nak bantu orang. Dan tuan, kalau dia ada harta, dia punya niat, dia kira nak kongsi dengan orang. Dan tuan, kalau dia ada harta, niat dia dengan harta ni, dia nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tuan, sebab tu kata Nabi, ni'mal mal fi yadis salihin. Sebaik-baik harta bila mana harta tu dipegang oleh orang-orang yang saleh, kata Nabi SAW. Dan sebab tu di kota Madinatul Munawwarah, di kota Madinah. Dan tuan, ketika mana di kota Madinah ni ada satu telaga, kan, nama dia Bi'ru Rumah. Ini orang yang pergi umrah ni biasa ni. Ada satu telaga nama dia Bi'ru Rumah. Di kota Madinah Al-Munawwarah, yang asal-asalnya dia adalah hak milik oleh seorang Yahudi. Tuan, bila mana orang Islam nak ambil air daripada Bi'ru Rumah ni, kena bayar dengan harga yang begitu mahal kepada si Yahudi ni. Tuan, kita pun kata, Allah Ustaz, mereka tu tak telaga lain kan, macam telaga tu satu je. Tuan, Bi'ru Rumah ni dia ada keistimewaan dia, terutamanya bagi orang yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Dan tuan, telaga, air telaga Bi'ru Rumah ni, dia punya rasa dia sama dengan rasa air Zam-Zam. Tuan, jadi orang ni berhijrah daripada Mekah ke Madinah, bila mana air tu berasa macam rasa air Zam-Zam di Mekah ni, dan tuan, dia mengingatkan semula mereka kepada tanah air mereka. Dan tuan, kerana tu mereka suka sangat, dak sangat dengan air daripada telaga rumah ini. Dan tuan, nak ambil air ni kena bayar harga mahal. No, diperas oleh orang Yahudi. Akhirnya Nabi SAW buka tawaran, siapa-siapa yang boleh membeli telaga rumah itu, kemudian diwakafkan untuk maslahat orang Islam.
Tuan Nabi janji orang tersebut akan dibina satu mahligai di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan, lalu Sayyidina Uthman bin Affan, orang yang terkenal kaya. Masya Allah, kaya sungguh Sayyidina Uthman bin Affan. Tapi Nabi kata sebaik-baik harta pada tangan orang yang saleh pada Allah. Kenapa? Karena benda-benda macam ni. Akhirnya Sayyidina Uthman dia pergi beli telaga rumah itu, kemudian diwakafkan untuk kemaslahatan umat Islam. Akhirnya umat Islam tak perlu lagi membayar kepada orang Yahudi ini. Duit boleh simpan, boleh himpun, boleh kumpul dan sebagainya. Kerana itu harta nikmat kepada orang yang bila mana yang pegang tu adalah orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi SAW, rajulun, ada satu orang, atahullahu ilman wa malan, Allah berikan kepadanya ilmu wa malan, Allah Ta'ala berikan kepadanya harta. Fahuwa ya'malu fi malihi bi'ilmihi, lalu dia pun beramal dengan ilmu dia pada harta dia. Tuan, maknanya apa? Orang ni dia ada ilmu, ada harta, maka dia uruskan harta dia dengan ilmu yang dia pelajari. Tuan, dengan zakat dia bawa keluar, kemudian dia infakkan harta pada jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia buat perkara-perkara kebaikan daripada harta dia. Tuan, orang ni dia jalankan harta dia dengan penuh amanah. Fa yaqulu akharu, maka berkatalah orang lain yang tengok benda ni. Ada orang benar, bila mana satu orang diberikan harta, ilmu pula lagi diberikan oleh Allah, kemudian dia uruskan harta dengan ilmu dia. Fayaqulu akhar, ada orang yang dia tengok benda ni lalu dia bercita-cita, kemudian dia kata, lau atani Allahu mithla ma ata, kalaulah aku diberikan juga sebagaimana orang tu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan, maknanya dia bercita-cita, dia berniat, dia kata, alangkah eloknya kalau aku pun dapat macam orang tersebut. Tuan, maka dia kata apa? Amiltu misla amalihi, maka aku akan buat serupa dengan amalan orang tersebut. Tuan, maknanya apa? Dia nak jadi macam orang itu. Maknanya dia nak serupa dengan orang yang didatangkan harta dan juga ilmu tersebut. Tuan, apa yang Allah Ta'ala beri pada orang yang macam ni, fil ajri fahuma fil ajri sawa, kedua-duanya mereka mendapatkan pahala yang sama daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan, yang ada harta tu tak apalah, moga dia ada harta, kemudian dia ada ilmu, dia urus dah harta dia dengan elok. Tuan, tapi pemurahnya Allah Ta'ala ni, orang ni dia tengok orang tu ada harta, ada pula ilmu, dia kata apa? Kalaulah aku pun macam dia ni, maka aku nak buat amalan yang serupa dengan dia. Tuan, dia diberikan pahala yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan, pemurah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia ni, bila mana perkara tersebut ada kaitan dengan kebaikan, maka langsung dia diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi SAW, wa rajulun atahu Allahu malan, ada orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala malan, dengan harta, dia kata, walam yu'tihi ilman, tetapi Allah tidak memberikan kepadanya ilmu. Tuan, maknanya dia tak ada ilmu.
macam mana dia nak menguruskan harta dia. Tuan, sebab itu kita disuruh belajar. Apa yang ada pada kita, kita nak kena urus mengikut cara Islam, mengikut cara yang diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan, ada orang yang sembahyang tapi dia tak perasan. Selama ni dia bermuamalah dengan riba misalnya. Tuan, selama dia mendirikan sembahyang, dia tak sedar rupa-rupanya selama ni dia makan daripada hasil yang syubha. Dia tak perasan benda ni. Tuan, pasal apa? Kerana kita menganggap Islam tu hanya setakat di tingkat sembahyang saja. Tuan, kita hanya menganggap Islam ni hanya meratik sahaja, hanya qiyamul lail sahaja. Tuan, Islam dia merupakan kehidupan manusia. Seluruh daripada kehidupan manusia mesti diuruskan dengan cara yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan, kerana tu kalau kita buka dalam kitab fiqh, nak tunjuk pada kehidupan ni. Dalam kitab fiqh ni, dia ada 4 roboh. Ni siapa yang mengaji pondok dia panggil apa? 4 bahagian ilmu fiqh ni dinamakan dia sebagai 4 roboh dipanggil. 4 bahagian. Tentang kita buka dan kita fiqh, mula-mula kita akan berjumpa bab berkenaan dengan ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan, berkenaan dengan sembahyang, berkenaan dengan bersuci kerana nak sembahyang. Tuan, berkenaan dengan apa lagi? Puasa, berkenaan dengan haji dan sebagainya. Tuan, ini adalah ibadat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mula-mula sekali. Tuan, dia akan naik kepada bab yang berikutnya dalam kitab fiqh. Tuan, pada bab yang berikutnya kita akan jumpa dengan bab muamalah. Tuan, bab muamalah, bab berkenaan dengan jual beli, bab berkenaan dengan pinjaman, bab berkenaan dengan bank, bab berkenaan dengan bagaimana nak menguruskan harta yang ada pada kita. Tuan, ni adalah bab muamalah. Ini jarang orang nak terang. Masya-Allah. Kalau terang pun takut nanti ada hak yang tidak faham dan sebagainya. Tuan, tapi itu menunjukkan level pengajian agama dekat tempat kita. Kalau di luar, contoh macam di Mesir ataupun macam di Yaman, tuan, level pengajian agama mereka, ibadat ni mereka dah jarang-jarang dah terang. Mereka dah terang berkenaan dengan muamalah. Mereka dah terang berkenaan dengan ilmu faraid. Tuan, ilmu faraid lagi tenggelam lagi. Sebab tu kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa arda, ta'allamul faraid kama ta'allamul Quran. Hendaklah kamu belajar ilmu faraid sebagaimana kamu belajar ilmu berkenaan dengan Al-Quran. Tentang kenapa disebutkan oleh ulama antara ilmu yang dah hampir mati adalah ilmu faraid. Tentang macam mana esok kita mati, tak mau bagi anak-anak itu dia bergaduh sesama mereka. Dan maka harta itu diuruskan oleh Islam, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, dia hadapi kepada muamalah, dia naik lagi kepada bab menakahan, iaitulah bab berkenaan dengan nikah kahwin. Dan tuan, kita nikah kahwin ni bila yang kita ambil ilmu nikah kahwin ni? Esok nak nikah kan? Esok nak nikah, malam tu jenuh dia apa kan? Dia tanya dengan adik dia yang mengaji macam nama, istighfar macam mana? Hak betul punya. Kan? Istighfar hak betul punya macam mana? Belajar malam tu istighfar macam mana? Baca kulhu yang betul macam mana? Nanti bila nak tunjuk ni, bila nak jawab ni, nak putih nafas ke ataupun tak putih nafas? Pasal apa? Dia pun tengok orang duk nikah, bila lambat jawab dah, pulang balik kan. Tu dia takut. Masya-Allah, saksi pun
boleh RM20 sombong lah. Nanti tak berapa clear memang. Bagi ulang kali kan. InsyaAllah, barakallah. Tuan-tuan, jadi munakahat kita bila malam nak nikah tu baru nak cerita. Itu pun hanya bab nak bagi lepas akad nikah kan. Tuan-tuan, padahal banyak lagi perkara-perkara yang berada di dalam munakahat. Bermula daripada sebelum menikah, merisik, bertunang, menikah dan selepas pernikahan diceritakan dalam bab munakahat. Tuan-tuan, lepas kita dah kepada munakahat, dia akan pergi kepada yang berikutnya, iaitulah kepada bab jinayat. Bila mana ada orang yang mengambil hak orang lain, ataupun orang ni dia pergi pukul orang lain, nak buat macam mana? Tuan-tuan, Islam cukup jaga hak seseorang. Maka kerana itu dia ada satu bab di sana dinamakan sebagai bab jinayat. Tuan-tuan, bila mana digabungkan keempat-empat elemen ini, keempat-empat perkara ni, ibadat, muamalah, munakahat dan jinayat. Tuan-tuan, maka gabung empat-empat ni, dia menjadi satu kehidupan manusia. Maka kerana itu kita kena urus kehidupan ni sebagaimana yang ditunjukkan oleh Islam, yang ditunjukkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa rajulun ataahu Allahu malan wa lam yu'tihi 'ilman." Dan dia didatangkan dengan harta oleh Allah tetapi tidak diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, wajib kita belajar. Kalau kita ada harta, belajar sikit bab berkenaan dengan macam mana nak urus harta ni. Bila kita nak keluarkan zakat, berapa haul dia, kemudian sampai bila dia punya nisab dia, dan berapa qadar yang perlu dikeluarkan. Tuan-tuan, perlu kita ada ilmu yang macam tu bila mana kita ada harta. Kata Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Ta'limu Ta'allim Tariqut Ta'allum, kata Imam Az-Zarnuji rahimahullah ta'ala, apa-apa yang manusia itu ada padanya wajib untuk dia belajar berkenaan dengan perkara tersebut. Tuan-tuan, kita nak belajar ni bukan masa nak umrah. Jalan jauh, dia kata. Kalau buat lebih kurang, pergilah bayar sampai 8,000. Tuan-tuan, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, rugi dia nanti di akhirat besok bila mana amalan dia tak bertepatan dengan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab itu kalau dia peniaga, dia kena belajar macam mana perniagaan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalaulah dia bekerja sebagai apa? Dia sebagai bapa misalnya. Tuan-tuan, wajib dia belajar bagaimana dia nak menjalankan tanggungjawab sebagai seorang bapa dan suami, isteri dan sebagainya, dan juga bahagian-bahagian yang lain perlu diuruskan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang diberikan harta kemudian dia tidak diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, fa huwa yakhdatu fi malihi bi jahlihi, maka dia buat lebih kurang kepada harta dia buat tidak ketahuan pada harta dia, bijahli, kerana kejahilan dia. Karena berdosa dia bila mana sengaja dia meninggalkan belajar pada apa yang sepatutnya dia wajib untuk belajar. Tuan-tuan, benda ni ramai daripada kita dia ambil mudah saja. Sembahyang misalnya, ada orang yang dia beranggapan sembahyang itu hanya semata-mata perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, nak beramal ni dia mesti wajib dengan adanya ilmu.
Dan tuan, kerana apa? Kerana kita nak buat bertepatan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, sebab itu disebutkan oleh Imam Ibnu Arsalan rahimahullahu ta'ala di dalam matan Zubah dia. Dan tuan, kata Imam Ibn Arsalan rahimahullahu ta'ala, wa may ya'malu, sesiapa yang beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bi ghairi ilmin, tanpa adanya ilmu, mardudatun la tuqbalu, amalan yang ditolak, kemudian tak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, dikuatkan lagi oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Al-Majmu'. Kata Imam Nawawi, siapa-siapa yang beramal tanpa ilmu, maka sungguh amalannya tergantung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebab itu ni merupakan satu kewajipan kepada kita. Dan sebab itu ilmu fardu ain kita wajib selesaikan dia. Allahu Akbar. Ada orang yang tak berminat dengan fardu ain, tapi dia cukup minat dengan ilmu yang jenis. Kita kata nak kena pi betapa dulu kat Gunung Jerai. Dia suka jenis-jenis ni. Dan dia suka jenis-jenis kalau beramal kena masuk dalam bilik seorang-seorang, padam lampu. Hak tu dia cukup suka pasal apa ni? Dan yang fardu ain ni dia besar. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, perkara yang diwajibkan oleh syarak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ianya merupakan modal kepada amalan-amalan yang lain. Dan dia modal. Kalau tak ada modal, macam mana nak mendatangkan keuntungan? Maknanya apa? Tak buat benda yang diwajibkan, maka seseorang itu tidak mendapatkan keuntungan daripada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Dan maka Nabi SAW kata, fahuwa yaqbad fi malihi bijahlihi, maka dia buat tak ketahuan ataupun dia menyeleweng dengan harta dia. Kerana apa? Kerana kejahilan dia. Fayaqulu akhar, maka berkatalah orang lain yang tengok perbuatan orang yang macam ni. Maknanya dia ada harta, kemudian dia enjoy. Dan dia ada harta, dia buat tak ketahuan dengan harta dia, dia hanya berseronok saja. Dan maka ada orang yang tengok perbuatan tu, maka dia kata, lau atani Allahu mithla ma atah, kalaulah aku diberikan sama sebagaimana orang tersebut. Seronoklah tengok kawan kita tu tukar pasangan, contoh. Dan dia kata, seronoklah tengok dia buat kerja tu boleh puluh-puluh ribu dia tak. Maka orang ni bercita-cita, kata Nabi SAW, lau atani Allahu mithla ma atah, kalaulah aku diberikan sebagaimana orang tersebut, amiltu mithla amalihi, maka aku pasti juga akan melakukan perkara yang sama sebagaimana yang dia lakukan. Maka kata Nabi SAW, fahuma fil wizri sawa, kedua-duanya berada di dalam lembah dosa yang sama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia bercita-cita sungguh-sungguh, kalaulah aku diberikan juga harta macam orang tu, aku nak seronok macam dia. Kalaulah aku diberikan macam dia, aku pun nak pergi tempat yang dia nak pergi. Dan kata Nabi SAW, wal'iyahzubillah, fahuma fil wizri sawa, kedua-duanya mendapatkan dosa yang sama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan benda dosa tak boleh kita bercita-cita dengan benda dosa ni. Dan dosa ni, cara untuk kita menolak dia supaya kita tak jatuh dalam lembah dosa kepada Allah,
jangan kita dekat dengan perkara yang berdosa pada Allah. Sebab itu Islam dia ada satu kaedah nak jaga manusia supaya manusia ni tak melakukan dosa pada Allah. Kaedahnya apa? Disebutkan dalam kaedah itu saddu az-zara'i, menutup segala peluang-peluang untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu dalam ayat zina misalnya Allah Ta'ala kata apa? La taqrabuz zina, jangan kamu hampir kepada penzinaan. Dan Allah Ta'ala tak kata la taf'aluz zina, jangan kamu buat zina. Tak, Allah Ta'ala tak kata macam tu. Allah Ta'ala kata apa? La taqrabuz zina, jangan kamu hampir kepada zina. Dan maknanya apa? Jangan kata buat. Jalan-jalan nak menuju ke penzinaan pun jangan kita hampir. Pasal apa? Orang ni kalau dia hampir kepada benda yang berdosa, dia khawatiri kalau nanti dia jatuh di dalam lembah dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan maka kerana itu Nabi SAW dia berikan peringatan kepada kita, jangan pernah bercita-cita untuk melakukan kejahatan, maksiat dan dosa kepada Allah. Kerana dosa ini merupakan hujah manusia itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka dia masuk kepada tajuk yang baru, faslun fil muraqabati. Maka ini merupakan satu fasal berkenaan dengan muraqabah. Dan muraqabah ni apa dia? Berasa yang diri itu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini kita akan terang nanti pada pertemuan yang akan datang, insya-Allah taala alam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kebaikan, keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dengar ni kita boleh amalkan, dan mudah-mudahan juga amalan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cukup setakat yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri. Walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammudna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.